Daripada daerah Tutong, Mashti Dr. Haji Safini. Apa kabarnya, Mashti? Alhamdulillah, saya kabar baik pada pagi ini, Dini dan juga Serina. Salam pagi Sabtu saya ucapkan kepada bis kita berdua. Selamat pagi Sabtu. Dan hari ini hari kelepasan awam. Besok hari Ahad. Apa plan ni, Mashti? Ada perancangan ni, Mashti? Ya, saya sudah ada perancangan yang mana saya akan membuat satu liputan aktiviti yang mana adalah beberapa orang penduduk kampung di Kampung Ukong aktif ni bermain remote RC, remote control ataupun kawalan kereta jauh, apa namanya, kawalan kereta jauh, lebih Kereta kurang kawalan jauh. Lebih kereta kurang lah. kontrol ni kita ni tu. kereta kontrol, betul. Jadi itu antara liputan yang saya percaya akan dibawakan paparannya menerusi Rampai Pagi di kemudian hari. Ya, tepat sekali. Dan insyaAllah pada tahun depan akan disiarkan, insyaAllah. Pasti. Baik, untuk majlis sendiri kita serahkan dulu untuk bersama dengan penonton kita ni pagi ini. Silakan. Baik, terima kasih pada Dini dan juga Serina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ada penonton, bersua kita menerusi secara langsung yang dibawakan dari daerah Tutong untuk mengongsikan beberapa makluman semasa dan juga satu bahan visual yang kami sediakan pada pagi ini. Dan Auda saya kongsikan kepada Auda terlebih dahulu satu aktiviti yang akan berlangsung pada hari ini 25 Disember dan juga 26 Disember 2021, dan ia bersempena dengan Brunei December Festival bagi tahun ini. Dan aktiviti tersebut adalah aktiviti melukis di bangsal ataupun Arts and Barn yang dilaksanakan ataupun diungkahkan oleh Ecofanis Garden. Ianya akan diadakan pada jam 10 pagi sehingga 5 petang. Jadi masuk adalah percuma. Mungkin ada di antara Auda yang mempunyai kelapangan masa dan minat dalam seni lukisan, bolehlah ya sama-sama turut serta bagi aktiviti Arts and Barn, melukis di bangsal yang berada di Ecofanis Garden. Jadi mungkin Auda boleh luangkan masa di sana bersama keluarga dan juga bersama rakan-rakan. Dan itu satu info saya kongsikan terlebih dahulu, Auda. Dan untuk seterusnya pula, mari kita saksikan bahan yang kami sediakan mengenai dengan Langkubok. Negara Brunei Darussalam memang terkenal dengan keindahan floranya yang menghijau, yang tumbuh secara semula jadi, berimbun dan mekar di kawasan hutan dengan kondisi yang bersesuaian. Tidak dinafikan tumbuh-tumbuhan di hutan mempunyai keistimewaannya yang tersendiri, selain daripada tarikan fisik serta struktur daun dan bunga yang menarik yang menjadi pilihan para pencinta bunga untuk menjadikan sebagai tanaman hiasan di rumah. Begitu juga daripada tumbuhan jenis paku-pakuan dari jenis Nephrolepis seperti tumbuhan langkubok yang kurang diketahui ramai akan kegunaan lainnya selain hanya dijadikan sebagai sayuran kampung sahaja. Ya, Auda, kalau Auda selalu, saya percaya Auda selalu nampak ni tanaman ni atau tumbuhan ni lah. Ini tumbuhan langkubok. Selepas saya bertanya kepada beberapa orang penduduk kampung dan juga penelitian atau research yang saya baca di laman-laman sesawang, siapa sangka ni tanaman langkubok ni boleh dijadikan sebagai tanaman hiasan. Ia lebih popular di kawasan bandar dan juga di negara-negara barat. Ada jugalah orang kampung yang mengongsi kepada saya mengapa penduduk kampung tidak begitu menanamnya sebagai tanaman hiasan. Ia adalah disebabkan langkubok ni ia berada di sana sini kalau di dalam kampung. Jadi kalau di bandar ia sukar dijumpai. Jadi macam itulah ramai orang di kawasan bandar menjadikannya sebagai tanaman hiasan. Jadi siapa sangka ni tumbuhan liar ni yang selalu kita ni nampak kadang sering-sering jalan, rupanya amat menarik sekali untuk dijadikan sebagai tanaman hiasan. Jadi apa yang kami ingin lakukan adalah untuk mengambil tumbuhan liar ni. Kita ni mesti ambil daripada akarnya. Kemudian kita ni akan cuba tanamlah, pindahkan ke pasu dan kita akan lihat bagaimana nanti hasilnya. Nephrolepis biserrata mempunyai struktur daun seperti pedang, yakni sword-shaped leaf, berukuran 30 ke 40 cm lebar dan mempunyai ketinggian pohon sehingga mencecah 1 ke 1.5 meter yang biasanya tumbuh rimbun dan meliar di kawasan lembap. Pohon hijauan ini dikatakan berasal dari negara-negara di kawasan tropikal
seperti Singapura dan juga negara Nusantara yang lain. Ia cantik untuk ditanam sebagai tanaman hiasan kerana kecantikan rumpun pokoknya, yang mana ciri pertumbuhan daun-daunnya itu menampilkan bentuk rumpun pokoknya yang lebih menarik. Bagi pendapat saya kali ya, bongku-bongku ni kalau ikut saya punya pandangan, kalau untuk hiasan memanglah ia kalau itu buat tu ada unik sedikit, sebab ia ada yang boleh dibuat sayur tu macam kolnya tu kalau tumbuh lawasulnya. Kalau macam bunga lain, kalau bunga-bunga lain tu ia bunga saja, tapi ini okolnya tu yang tumbuh. Tapi okolnya tu bikin lama, bikin menjadilah bikin tinggi sebagai daunnya macam anulah daun yang tua lah. Tapi cara tumbuhnya tu ada peringkat-peringkatnya. Macam keluarkan okolnya saya, lepas tu daunnya, lepas tu mungkin memanjang lah tu. Ia punya banyaklah daunnya tu. Itulah bagi pendapat saya lah kalau untuk dibuat hiasan. Bagi penduduk kampung yang mengambil bongku-bongku ni, caranya mudah pulang tu bagi orang yang yang selapun biasa. Di mana tani kalau kami ini indah menarik terus tu ia punya pohonnya tu. Lebih dulu di siang-siangkan dulu akarnya arah pohonnya tu, takut dalam akarnya tu ada tumbuh-tumbuh lain liar yang ikut menyangkut di sana. Setelah di siang-siangkan baru tanikan mula mencabutlah pohon bongku-bongku tu. Tapi cara mencabut tu tani boleh memegang di atasnya tu, paksa dipegang di bawah pohonnya tu supaya akar-akarnya di dalam tu indah terputus. Kalau terputus, kalau untuk jadi hiasan memang kurang subur lah tu, mungkin ya mati lah tu Cara tadi menarik tu, hendak le goyang-goyang dulu. Goyang baru ada rasa nyaring-nyaringan baru tadi cabut supaya akar-akar yang tumbuh di dalam tu semua ikut dengan pohonnya tu. Itulah yang cara penarikan yang selalu kami buat lah. Kalau tani menarik di atas, ia putus akarnya ketinggalan dalam tanah tu, dan yang dapat tarik hanya daunnya saja sama tangkainya saja. Mungkin itu cara yang terbaik, ia dipegang di bawah pohonnya itulah, tu digoyangkan dulu sebelum dicabut itu ini. Bagi pendapat saya, bongku-bongku ni kalau di kampung-kampung memang ia kebiasaan sudah dilihat oleh penduduk kampung. Kecuali kalau pendatang-pendatang yang lain itu mungkin macam indah sesuai kalilah pandangan dorang Asal pada masa ni kebanyakan orang yang menanam pokok hiasan ini kebanyakan bunga-bunga yang dari hutan. Sebab itulah dorang ni bongku-bongku ni ketinggalan populernya daripada bunga-bunga dalam hutan itu. Asal bunga dari hutan itu ia kejarangan orang melihat. Ini bongku-bongku ni kalau tani masuk kampung-kampung itu ataupun di kawasan bandar pun ada tumbuh di sering-sering jalan. Tapi dorang tidak mempedulikan saja. Saya tidak tahu apa lagi keistimewaan-keistimewaannya dalam bongku-bongku ini selain pada hiasan. Penanaman dan penjagaan tanaman hiasan daripada pohon langkubuk dikatakan amat mudah sekali kerana selain ia tahan daripada serangan penyakit dan serangga perosak, ia juga diklasifikasikan sebagai tumbuhan tidak bertoksik. Pada dasarnya, pohon yang digunakan adalah sama ada anak pokok yang tumbuh di sekeliling pokok induknya atau yang bercambah secara meliar di tempat yang lembap. Medium tanah yang digunakan adalah tanah gembur dan subur atau yang kaya dengan humus dan juga yang memiliki saliran yang baik. Ia diberi baja hanya sebulan sekali dengan disiram setiap 2 ke 3 hari agar medium tanamannya lembap tetapi elakkan air bertakung. Tumbuhan ini sesuai diletakkan di bawah cahaya matahari yang separuh teduh dan terang, sama ada pada pasu yang agak tinggi atau dalam pasu gantung. Ya, Auda, tumbuhan liar daripada jenis Nephrolepis, inilah yang sesuai digunakan sebagai tanaman hiasan. Kalau kita lihat macam manilah ia berada di sering-sering jalan bersama dengan rumpun-rumpun yang tinggi. Namun mungkin tidak ramai mengetahui lah, terutama mereka yang berada di kawasan bandar mungkin kurang mengetahui yang mana tanaman atau tumbuhan liar ini boleh dijadikan sebagai tanaman hiasan. Selain itu juga Auda, akarnya, daunnya ni juga berguna ni. Ia bukan sahaja sebagai tanaman hiasan, namun ia berguna untuk ubatan-ubatan tradisional. Nanti kita akan saksikan bagaimana untuk cara pengambilan perubatan tradisionalnya. InsyaAllah kita akan cuba tunjukkan nanti.
Tumbuhan langkubuk yang juga merupakan tumbuhan paku-pakuan digunakan dalam bidang perubatan kampung kerana ia tanaman yang tidak beracun yang mana akarnya direbus sehingga mendidih dan dicampur dengan 7 jenis pitagar yang kemudiannya diminum air rebusannya atau digunakan untuk mandian wap. Ia amat berguna sekali untuk orang selepas beranak iaitu untuk mengembalikan tenaga selain daripada untuk mengubati demam, penyakit kulit dan sebagainya. Sebenarnya langkubuk ini indah pulang ya indah ketara ia punya ia punya fungsinya. Cuma orang yang dah tahu saja yang yang dah tahu indahlah mengambil action. Tapi kalau orang yang tahu memang dia orang menghargailah. Sebabnya langkubuk ini tumbuh liar indah ada bertanam. Tumbuhnya liar, tetapi kalau orang yang mengetahui khasiatnya dia orang akan mengambil. Tapi sejauh ini belum banyak yang tahu akan khasiat langkubuk ini sebenarnya. Kecuali orang-orang kampung pendalaman lah. Itulah yang khasiat-khasiat ini belum banyak disebarluaskan lah. Sebenarnya banyak kegunaannya itu pucuk pakis itu ataupun yang kita ni lunggahnya itu. Kalau kita ni tumbuk ataupun kita ni tutuk ataupun kita licek, ya airnya akan keluar, lendirannya akan keluar. Okey. Apabila dicampur kapur sedikit, ia boleh menjadi ubat bisul. Kalau ia saja ataupun kita ni digosok saja begitu macam tu, ia juga boleh menjadikan ubat gatal-gatal. Kalau gatal-gatal kulit, ia akan ia akan dapat mengurangkanlah sakit kulit itu. Dan juga kalau orang yang luka, ya, luka bukan luka yang dalam lah, luka antar iris kah, ditampalkan saja dilinyak-linyak, ditampalkan tanpa luka itu, insyaAllah darahnya akan berhenti. Tuntasnya, tumbuhan langkubuk mempunyai banyak kegunaan yang kurang diketahui oleh masyarakat masa ini. Selain digunakan sebagai gulayan dalam masakan kampung, ia boleh dijadikan sebagai penyeri halaman dan dalaman rumah kerana ia tanaman yang baik untuk pengudaraan atau air purifier, di samping turut diketahui oleh orang dahulunya sebagai tumbuhan alami yang berguna sama ada dari daun, akar dan batangnya kerana ia digunakan dalam perubatan tradisional yang baik untuk kesihatan tubuh badan kita ni. Baik, itulah dia bahan yang kita dapat saksikan bersama sebentar tadi ya. Kegunaan lain daripada tumbuhan langkubuk ini. Kalau sebelum ini kita pernah menyiarkan kepada Auda mengenai dengan langkubuk sebagai sayuran kampung, lebih tertumpu kepada langkubuk digunakan sebagai masakan tu. Dan sementara tadi kita saksikan yang mana daun ataupun pohon langkubuk ini juga sesuai dijadikan sebagai tanaman hiasan, dan selain itu juga ia juga sesuai digunakan sebagai ubat-ubatan tradisional ataupun ubat-ubatan kampung, yang mana kalau kita ni ingin menjadikannya sebagai ubatan kampung, kita lebih memilih yang pucuk muda kerana yang daun muda ni ia masih ada mengandungi lendera. Lendera tu yang digunakan sebagai ubat dan ia baik untuk menyembuhkan luka, bisul dan sebagainya. Dan itulah ya, kita tidak menyangka sebenarnya pohon ataupun tumbuhan liar di hutan itu banyak kegunaannya sebenarnya. Selain daripada sesuai yang dijadikan sebagai sayuran, ia sesuai dijadikan sebagai tanaman hiasan dan juga ubatan tradisional. Itulah dia kelebihan yang kita dapat saksikan daripada langkubuk ataupun saintifiknya Nephrolepis baecerata. Biar saya rasa sampai di sini saja kita dapat berkongsi info semasa dan juga bahan visual yang kita sediakan sebentar tadi. Dan untuk seterusnya saya serahkan kembali kepada Dini dan juga Serina. Silakan.